Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk di 7.2 tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, jadi pada akhir pembelajaran kita akan dapat 3 standard pembelajaran. Yang pertama, kamu dapat menerangkan dengan contoh tenaga keupayaan graviti dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Yang kedua, dapat mengira tenaga keupayaan kenyal dan memberikan contoh dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, dapat menjelaskan dengan contoh tenaga kinetik dalam kehidupan harian. Okey, kita masuk yang pertama adalah tenaga keupayaan graviti. Kalau kamu tengok daripada foto ini, ditunjukkan bagaimana sebuah tukul digunakan untuk memasukkan serucuk ke dalam tanah bagi kerja-kerja pembinaan. Jadi tukul yang diangkat ke satu ketinggian h dari permukaan bumi mempunyai tenaga keupayaan graviti. Jadi kalau kita lihat kerja yang dilakukan ke atas ataupun meninggi, terangkat ke atas, itu adalah tenaga keupayaan graviti. Okey, apa maksud tenaga keupayaan graviti? Dia adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian. Jadi ingat, bila satu situasi diberi yang melibatkan satu ketinggian ataupun ke atas, dia lebih kepada tenaga keupayaan graviti. Ia kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian h dari permukaan bumi. Dikira dari permukaan bumi. Okey, tenaga keupayaan graviti dikira sebagai mgh. M tu adalah jisim objek dalam unit kilogram. Mesti dalam unit kilogram. G itu adalah pecutan graviti dalam unit meter S-2 ataupun meter second kuasa 2 per second kuasa 2. Okey, dan H adalah tinggi ketinggian dalam unit M. Okey, jadi kamu kena pastikan unit yang betul untuk masuk dalam pengiraan. Okey, ini contohnya hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti. Sebelum ni kami dah belajar di 7.1 bagaimana untuk mengira W sama dengan Fs. Okey, jadi apa hubungan kaitnya? Jadi kalau kita pada rajah menunjukkan objek yang berjisim M. Okey. Objek ni, jisim dah M, diangkat setinggi h secara menegak dari permukaan bumi. Jadi kerja yang dilakukan, kalau kita belajar sebelum ni, daya darab sesaran F darab S. Jadi kalau untuk tenaga keupayaan graviti, berat dia adalah berat darab tinggi yang diangkat. Jadi kalau daya tu sama dengan berat lah. Jadi nak kira berat sama dengan M darab G. Okey. Jadi seterusnya G tu apa? G tu adalah graviti. M tu adalah jisim dalam kilogram. Okey, darab H, sebab itu dia akan dapat mgh. Oleh sebab tiada bentuk tenaga yang lain dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan oleh objek itu akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. Okey, kalau sebelum ni W sama dengan Fs. Okey, jadi ini kerja. Tapi kalau dalam kita masuk dalam situasi tenaga keupayaan graviti, dia akan jadi W sama dengan mgh. Jadi S ni sesaran. Jadi sesaran tu inilah sama dengan H, tinggi. F ni adalah daya. Daya untuk situasi graviti adalah M darab G. Itu jisim darab dengan tarikan graviti. Okey, jadi sebenarnya tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan. Samalah kaitan dia juga sama dengan kerja. Okey, kita tengok contoh bagaimana untuk mengira masalah numerical
Di sini diberi satu situasi di mana sebuah lift di KLCC mengangkat suatu beban yang berjisim 1,500 kg setinggi 30 meter. Okey, jadi nampak bila situasi itu ada yang ke atas, kita akan rujuk kepada itu sebagai tenaga keupayaan graviti. Okey, jadi di sini apa maklumat diberi? Dia diberi M di sini dan juga H. Okey, soalan yang pertama, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift? Kerja, apa dia? Formula W sama dengan mgh. Okey, soalan kedua, berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? Okey. C, apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti? Dan D, berapakah kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban berjisim 1,500 kg setinggi 30 meter ialah 0.5 minit. Okey, penyelesaiannya. Yang pertama dia tanya tentang berapakah kerja yang dilakukan oleh lift. Jadi W sama dengan Fs, juga dalam situasi tenaga keupayaan graviti kita nyatakan sebagai mgh. Tadi M kita dapat 1,500. Okey. G graviti 10. Ya, G ni sama ya jika situasinya berada di bumi. 10 ms negatif 2. Dan juga H tadi adalah 30. Kita terus kira dapat 450,000 joule ataupun 450,000 joule. Okey, soalan kedua, dia tanya tentang berapakah tenaga keupayaan graviti pada ketinggian 30 m. Jadi kita dah bagi tadi kan, tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja yang dilakukan. Jadi sudah tentulah jawapannya adalah sama. Okey, juga 450,000 joule. Okey, seterusnya C tadi ya, soalannya tentang apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti ini. Jadi samalah ya, kerja yang dilakukan oleh lift sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift. Okey, seterusnya yang D, bagaimana untuk mengira kuasa? Sama je macam sebelum ini, 70/2, di mana kuasa sama dengan kerja yang dilakukan bahagi dengan masa. Dan ingat, masa itu mesti dalam saat. Jadi yang diberi tadi adalah 0.5 minit. Jadi kena tukar kepada saat, iaitu kita akan dapat 30 saat. Jadi bahagi saja jawapan yang kita dapat tadi, 450,000 joule bahagi dengan 30 saat. Jadi kita akan dapat jawapan dia 15,000 watt ataupun kita tukar kepada kilowatt sama dengan 15 kilowatt. Kawasan membeli belah ini adalah salah satu yang paling besar di bandar ini. Semua orang yang berada di tingkat yang berbeza mempunyai tenaga keupayaan graviti yang berbeza. Tenaga keupayaan graviti ditakrifkan sebagai tenaga yang tersimpan pada objek disebabkan oleh kedudukannya. Tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan jisim darab pecutan disebabkan oleh graviti darab ketinggian. Jisim M adalah dalam kilogram, pecutan disebabkan oleh graviti, G adalah kira-kira 10 meter per saat kuasa 2 dan ketinggian H adalah dalam meter. Unit SI bagi tenaga keupayaan graviti ialah joule. Pada jisim yang malar, semakin tinggi kedudukan di atas tanah, semakin besar tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh objek. Sebagai contoh, Michael dengan jisim 50 kg mempunyai tenaga keupayaan graviti 5,000 joule di tingkat pertama. Apabila dia bergerak ke tingkat kedua, tenaga keupayaan gravitinya menjadi 10,000 joule. Pada ketinggian yang malar, semakin besar jisim objek, semakin besar tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh objek. Sebagai contoh, Michael bertemu dengan Lynn di tingkat kedua kawasan membeli belah tersebut.
jisim Michael ialah 50 kg, manakala Lynn ialah 40 kg. Tenaga keupayaan graviti Michael ialah 10,000 joule, manakala Lynn ialah 8,000 joule. Mari kita lakukan sedikit pengiraan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Sebiji buah apel jatuh daripada sebatang pokok apel setinggi 5 meter. Hitung tenaga keupayaan graviti buah apel sebelum ia jatuh. Langkah 1 ialah untuk menuliskan nilai-nilai data yang diberi, jisim, ketinggian dan pecutan disebabkan oleh graviti. Kemudian, tuliskan rumus. Tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan jisim darab pecutan disebabkan graviti darab ketinggian. Akhir sekali, gantikan nilai-nilai dan lakukan pengiraan. Tenaga keupayaan graviti ialah 10 joule. Kerja dan tenaga keupayaan graviti adalah berkait. Lihat contoh ini. Jeff mengangkat sebuah kotak 2 kg ke ketinggian 2 meter. Berapakah kerja yang dilakukan ke atas kotak tersebut? Kerja adalah sama dengan daya darab sasaran. Daya yang bertindak ke atas kotak ialah beratnya, yang sama dengan jisim darab graviti. Sasaran kotak adalah sama dengan ketinggian dan sama dengan 2 meter. Oleh itu, rumus untuk kerja adalah sama dengan jisim darab graviti darab ketinggian. Menggantikan nilai-nilai yang kita ada, kerja dilakukan adalah sama dengan 40 joule. Sekarang, berapakah tenaga keupayaan graviti kotak tersebut? Rumus untuk kerja adalah sama seperti rumus untuk tenaga keupayaan graviti. Oleh itu, tenaga keupayaan graviti kotak tersebut ialah 40 joule juga. Okey. Seterusnya kita akan masuk di tenaga keupayaan kenyal. Bila bercakap tentang benda yang kenyal, antara objek yang kita akan terbayang adalah spring, spring. Dia gambar menunjukkan peringkat dawai Concorde yang di stapler diisi, yang gambar menunjukkan peringkat dawai Concorde stapler diisi. Maksudnya kalau kita nak mengisi stapler, ubat dia tu, dawai Concorde tu dalam stapler, kita akan nampak bagaimana spring tu bergerak ke belakang. Maksudnya spring tu akan semakin padat, kan? Jadi terdapat satu spring yang direnggangkan dan kemudiannya dilepaskan. Okey. Daya yang dihasilkan oleh spring yang memegang ini menggerakkan dawai Concorde mengikut daya arah. Okey, jadi sifat spring dia boleh dimampatkan. Dia boleh dimampatkan dan dia bila dilepaskan dia akan kembali kepada bentuk asal. Okey, tenaga keupayaan kenyal, formula dia adalah 1/2 Fx. Apa itu F dan apa itu X? F ialah daya regangan atau mampatan dalam unit N. Manakala X adalah sesaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit M. Okey, jadi spring yang dimampatkan atau direnggangkan mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan. Ini dia punya takrif dia. Maksudnya tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk memampatkan. Dia mesti boleh memampatkan atau meregangkan suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan seimbang. Okey, jadi spring ni ada dua situasi, sama ada dari bentuk asal kita mampatkan, jarak dia semakin pendek, ataupun dari bentuk asal kita tarik, dia akan jadi regang. Okey, apa hubungan kait antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal? Katakan suatu spring diregangkan sebanyak Xm dengan daya Fn, maka nilai pada spring berubah dari kosong N kepada Fn. Okey, untuk kes yang melibatkan spring, kerja yang dilakukan bersamaan luas di bawah graf Fx. Okey, ini adalah formula dia. Tenaga keupayaan kenyal juga sama dengan kerja yang dilakukan. Okey, ataupun kalau kita lukis graf, tenaga keupayaan kenyal itu adalah luas di bawah
graf, iaitu 1/2 Fx. Okey, contoh. Okey. Spring asal. Okey, spring asal kosong N kan. Maksudnya dia tak ditarik. Dia tak direnggangkan lagi. Lepas direnggangkan, contohnya pemanjangan yang direnggangkan tu adalah banyak ni. Okey, jadi kalau nak ambil nilai X dia, panjang dia adalah daripada sini ke sini. Jangan ambil panjang dari sini ke sini. Kalau ambil sini salah ya. Mesti ambil yang perubahan yang berlaku tu. Okey, ni. Ni yang betul untuk dia punya pemanjangan spring. Okey, jadi kalau kita mengira atau membuat graf daya F melawan X, kita akan dapat satu garis lurus. Okey, dan untuk mengira kita punya tenaga keupayaan, kita boleh kira luas di bawah graf ini. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh masalah numerical. Okey, diberi panjang asal spring adalah 20 cm. Yang ini adalah spring tanpa dikenakan daya. Panjang dia adalah 20 cm. Maksudnya X lah tu. Apabila daya terakhir dikenakan pada spring ialah 20 N, panjang baharunya adalah 12 cm. Maksudnya satu daya. Nampak? Daya 20 N dikenakan kat sini. Okey, jadi panjang terbaru dia adalah 12 cm. Maksudnya daripada 20 ke 12 dia semakin pendek. Maksudnya dia kena daya mampatan. Okey, jadi macam mana nak kira X dia? Ya, nampak X dia adalah jarak yang telah dimampat. Nampak ini? Ini adalah X. Okay, ini panjang asal setelah dimampat je 12. Jadi jarak yang dilalui adalah X. Jadi macam nak kira X? Sebenarnya 20 tolak dengan 12 cm kan? Okey. Jadi seterusnya apa soalan dia? Hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring yang termampat itu. Okey, bagaimana cara penyelesaian dia? Okey, sudah tentulah nak cari X tadi, cikgu dah cakap ya. Jarak mampat asal X sama dengan panjang asal 20 tolak dengan 12 cm. Jadi dia dapat dalam adalah 8 cm. Jadi ingat untuk X kita mesti dalam unit meter. Jadi daripada cm tu kepada meter kita akan dapat 0.08 meter. Okey, seterusnya masuk je dalam formula tenaga keupayaan kenyal sama dengan setengah Fx. Okey, F tadi diberi 20, masukkan saja 20 dan X tadi kita dah kira kita dah convert kepada unit meter 0.08 dan terus dapat jawapannya 0.8 joule. Busa panah yang diregang dan spring yang dimampatkan ialah contoh-contoh objek yang mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal ialah tenaga yang tersimpan pada objek kenyal apabila ia diregang atau dimampatkan. Objek kenyal yang dalam keadaan normal mempunyai tenaga keupayaan kenyal sifar. Walau bagaimanapun, objek kenyal yang diregang atau dimampatkan mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Perhatikan seorang penerjun lelabah. Apabila daya dikenakan untuk meregangkan tali, magnitud daya F meningkat secara langsung dengan pemanjangan X. Sesaran yang disebabkan oleh daya adalah dalam arah daya. Sesaran adalah sama dengan pemanjangan tali X. Oleh itu, kerja dilakukan. W dalam pemanjangan tali boleh ditentukan oleh rumus kerja adalah sama dengan purata daya darab pemanjangan. Tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan kerja dilakukan. Magnitud daya adalah sama dengan purata daya yang dikenakan untuk meregang tali. Oleh itu, rumus untuk tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan setengah darab daya F darab pemanjangan X. Mari kita lakukan beberapa pengiraan. Suatu daya 20 Newton diperlukan untuk mengekalkan spring yang diregang pada pemanjangan 40 cm. Berapakah tenaga keupayaan kenyal spring tersebut pada kedudukan ini?
Tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan setengah darab daya darab pemanjangan spring. Gantikan nilai-nilai di mana daya ialah 20 Newton dan pemanjangan ialah 40 cm atau 0.40 meter. Lakukan pengiraan dan jawapan ialah 4 Joule. Okey, seterusnya kita masuk kepada tenaga kinetik. Okey, jadi tenaga kinetik ini formulanya adalah 1/2 mv kuasa 2. Di mana m ni adalah jisim dalam unit kilogram dan juga v adalah hal laju dalam unit ms-1. Dalam fizik kamu dah belajar kan apa itu hal laju. Okey, jadi tenaga kinetik ni istilahnya adalah ialah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Jadi kalau kau nampak satu objek yang bergerak, bola yang bergolek, iaitu itu kita namakan sebagai tenaga kinetik. Okey, contoh masalah numerikal diberikan contoh 1, sebuah kereta api. Nampak kereta api bergerak. Dia tak ke atas. Kalau ke atas, dia tak jadi tenaga kinetik. Dia jadi tenaga keupayaan graviti. Jadi kalau bergerak, mendatar, dia akan jadi tenaga kinetik. Sebuah kereta api yang bergerak ataupun berjisim, kereta api ini berjisim 500,000 kilogram, bergerak dengan hal laju 360 km per jam. Okey, ini hal laju dia. Berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api ini? Okey, cara dia kita masukkan saja ke dalam formula, tapi sebelum itu kita kena cari hal laju dia mesti dalam unit ms. Okey, tapi diberi dalam unit km per jam. Jadi kita harus lakukan pertukaran unit daripada kilo per jam kepada meter per saat. Kamu kena mahir dalam pertukaran unit. Jadi untuk ini kamu kena bahagi dengan 1 jam. Jadi kena 1 jam sama dengan 3600 saat. Sama juga 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi 360 akan jadi 36000. 1 jam akan jadi 3600 saat ataupun 3600 saat. Jadi bahagi, kamu akan dapat 100 meter per saat ataupun 100 ms-1. Okey, jadi untuk kilo dia punya jisim tak perlu tukar sebab dalam kilogram. Jadi terus masuk dalam formula. Tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2. M masukkan 500,000 kilogram dan V masukkan tadi 100 ms-1 kuasa 2. Okey, ingat ni, jangan lupa mesti ada kuasa 2 kat sini, kat luar dia. Jadi kalau kita kira akan dapat 2500,000 Joule. Okey, ataupun 2500 juta Joule. Okey, seterusnya contoh 2. Sebutir berbola kekuli berjisim 0.2 kilo mempunyai tenaga kinetik 3.6 Joule. Berapakah laju V berbola kekuli tersebut? Macam ni, dia bagi ni M. Satu dia bagi dia punya W. Okey, nak cari V. Okey, tadi kita dapat tenaga kinetik tadi, W tadi untuk tenaga kinetik sama dengan setengah mv kuasa 2. Okey, jadi sekarang ni dia bagi yang ini. Dia bagi yang ini, nak cari yang ini. Tak ada masalah kan? Kita boleh kira. Okey, jadi cara penyelesaian dia. Okey, formula dia setengah mv kuasa 2. Masukkan saja nilai yang diberi tadi. Ini adalah tenaga kinetik, kerja dia. 1/2. Dia punya M dia 0.2. Dia bagi 0.2. Dia nak cari V kuasa 2. Tapi bukan nak cari V kuasa 2. Dia kata nak cari V sahaja. Okey, jadi V kuasa 2 sama dengan 3.6 Joule bahagi 0.1 kg. Dan dapat V 3.6. Jadi kita punca kuasa
Kuasa 2 ni bawa ke sini jadi punca kuasa 36 akan dapat jawapan akhir adalah 6 meter per saat. Okey, jadi itu saja untuk video pembelajaran kita. Jadi jangan lupa untuk buat praktis formatif 7.2 ya, praktis pembelajaran di muka surat 221 di dalam buku teks. Jawab soalan 1 hingga 4. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Objek yang bergerak mempunyai tenaga. Tenaga ini dipanggil tenaga kinetik. Kereta yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Mesin rumput yang ditolak untuk memotong rumput mempunyai tenaga kinetik. Tenaga kinetik bergantung pada jisim dan halaju objek. Persamaan bagi tenaga kinetik boleh ditulis sebagai tenaga kinetik sama dengan setengah darab jisim darab halaju kuasa 2. Mari kita perhatikan satu contoh. Sebiji bola bowling mempunyai jisim 2 kilogram dan bergerak di sepanjang lorong dengan halaju 6 meter per saat. Berapakah tenaga kinetik bola tersebut? Pertama, senaraikan semua data yang diberikan. Kedua, tuliskan rumus. Akhir sekali, gantikan nilai-nilai dan lakukan operasi. Oleh itu, tenaga kinetik bola bowling tersebut ialah 36 joule. Kerja dilakukan apabila terdapat perubahan tenaga kinetik objek. Sebagai contoh, cari kerja yang dilakukan apabila sebuah kereta berjisim 1000 kg mengurangkan halajunya dari 6 meter per saat hingga berhenti. Pertama, senaraikan semua data yang diberikan. Kedua, tuliskan rumus. Jika halaju akhir adalah kurang daripada halaju awal, tenaga kinetik berkurang. Oleh itu, rumus adalah kerja yang dilakukan sama dengan tenaga kinetik awal tolak tenaga kinetik akhir. Seterusnya adalah untuk menggantikan nilai-nilai ke dalam persamaan dan lakukan operasi. Perubahan tenaga kinetik ialah 18,000 joule yang juga sama dengan kerja yang dilakukan oleh kereta apabila ia mengubah halajunya.